Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadil ladzina astafa amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa kembali dalam siri kesihatan mental, siri ketiga pada malam ini. Kenapa Pertubuhan Ikram Kawasan Batu Pahat membawakan isu kemurungan dan juga kesihatan mental ini? Kalau kita boleh imbas kembali bagaimana keadaan tahun lepas, apabila seorang kematian remaja berumur 16 tahun yang bertindak membunuh diri dengan terjun daripada tingkat 3 bangunan 3 tingkat. Kenapa remaja tersebut membuat demikian? Kalau kita lihat, puncanya menurut daripada ketua polis di sana, remaja tersebut telah membuat satu undian di media sosial iaitu Instagram dengan membuat dengan kata kuncinya adalah membuat satu undian, adakah saya perlu hidup atau mati? Dan keputusan yang menunjukkan adalah 69% daripada undian tersebut memilih untuk wanita tersebut untuk membunuh diri. Jadi susulan daripada itu, remaja tersebut telah membunuh diri kerana rentetan daripada undian online di Instagram. Jadi tuan-tuan bayangkan bagaimana seorang remaja 16 tahun boleh bertindak untuk menamatkan nyawanya pada umur yang sangat muda, 16 tahun. Jadi dengan itu juga, bila kita melihat statistik daripada kesihatan mental, kajian daripada Pertubuhan Kesihatan Mental Malaysia pada tahun 2017 telah menunjukkan bahawa 10% daripada belia di Malaysia ini, iaitu keseluruhan belia di Malaysia adalah 5.5 juta, 10%-nya mempunyai masalah kesihatan mental. Bayangkan kalau 10% adalah sekitar 550,000. Itu bukan satu jumlah yang sikit, hampir setengah juta. Jadi menunjukkan bahawa kesihatan mental ini adalah satu perkara yang sangat penting, sangat perlu kita titik beratkan bahawa dia bukannya gila. Isu kesihatan mental ini kita kena buangkan perkataan gila tu daripada dimomok-momokkan dengan kesihatan mental. Dia lebih dari itu. Dia ada stres, dia ada anxiety dan dia juga ada pelbagai lagi masalah isu kesihatan. Jadi pada malam ini, Pertubuhan Ikram Kawasan Batu Pahat akan membuatkan satu siri wacana berkenaan kesihatan mental, iaitu kemurungan dan stres adakah benda yang sama. Kerana kita mesti tahu tahap kesihatan mental kita dan kita sedar bahawa sekiranya kita ada penyakit kesihatan mental ini, kita kena rujuk pada orang yang pakar, bukan hanya sekadar di media sosial ataupun di Google. Kita mesti merujuk pada hospital ataupun orang yang lebih pakar dan lebih arif. Jadi pada malam ini kami akan membawakan Dr. Mariam, pakar psikiatris daripada Hospital Batu Pahat yang berpengalaman luas dan juga sering berhadapan dengan masalah-masalah kesihatan mental ini. Tak umur masa saya menjemput Dr. Mariam untuk sama-sama malam ini. Okey. Assalamualaikum Dr. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. Malam ini kita akan bersiaran lagi. InsyaAllah saya akan berikan majlis ni kepada Dr. Mariam. Silakan insyaAllah. Okay, terima kasih Saudara Abdullah Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Abdullah telah memberikan satu intro tentang kepentingan kesihatan mental dan untuk kita tidak meletakkan stigma pada kesihatan mental itu sendiri ataupun penyakit mental itu sendiri, dan kesan yang boleh dibawa oleh masyarakat terhadap seorang remaja apabila mungkin orang ingat dia main-main ke ataupun tak betul-betul serius ke dan sebagainya kan, tapi kita tengok kesan dia sangat besar kepada kehidupan remaja tersebut. So tajuk pada hari ni kita nak tengok
ataupun kita nak bincang atau kita nak bualkan tentang stres dan juga kemurungan. Dan ada kadang-kadang tu kita kalau mungkin antara anda yang pernah buat ujian saringan ya, dia ada stres, kemurungan dan juga anxiety ataupun keresahan lah kalau dalam bahasa Melayu ya. So 3 ni sering dikaitkan lah. Tapi apakah sama keadaan ketiga-tiga ni ataupun stres, kemurungan, keresahan ni, adakah benda yang sama? So kalau kita tengok apa itu stres ya. Stres ni ialah satu reaksi sama ada badan kita ataupun minda kita terhadap sesuatu demand ataupun sesuatu masalah atau sesuatu keadaan. Dan stres ni bila kita atau kalau dalam bahasa Melayu mungkin ada yang panggil tekanan atau ada yang kita panggil ni, kalau kita cuba bayangkan kalau kita berada contohnya lah kita berada di antara siapa yang pernah tersepit dekat pintu lift, kita berada tengah-tengah pintu tu, tiba-tiba pintu tu nak tutup. So tekanan tu itulah kita namakan stres ya. So macam mana reaksi kita pada masa tu, itulah reaksi stres. So bila kita sebut pasal stres ni, kita akan kaitkan dengan antara benda yang penting untuk kita kaitkan ialah punca-punca stres ataupun kita selalu sebut dengan stressor. Apakah punca-punca stres yang lalu ataupun boleh kita alami? Punca-punca stres ni mungkin kita boleh bahagikan kepada mungkin lebih kuranglah 3 kategori besar lah. Satu ialah kejadian-kejadian besar ataupun perubahan-perubahan besar yang berlaku dalam hidup. Contohnya perkahwinan, mula bekerja ataupun harta pencen pun, ataupun kelahiran anak. Itu semua benda perkara-perkara yang perubahan yang berlaku dalam hidup. Mungkin pindah kerja, kenaikan pangkat ataupun kematian, kehilangan benda, kehilangan orang yang tersayang. Itu ialah kejadian-kejadian yang besar yang mungkin tak selalu berlaku, tapi apabila dia berlaku dia boleh menimbulkan satu reaksi. Ini yang kita panggil stres. Dan kalau kita tengok dia punya kejadian ni tak semestinya kejadian-kejadian buruk. Dia boleh jadi juga kejadian yang maknanya kejadian yang baik lah. Perkahwinan, kelahiran anak, kenaikan pangkat. Tapi keadaan ini boleh menyumbang kepada stres. Yang kedua, stres rutin. Maknanya rutin harian lah, stres-stres kecil yang mungkin berlaku sepanjang hari ke ataupun setiap hari ke ataupun banyak kali. Contohnya macam kalau Batu Pahat ni dia tak jam lah, tapi kalau mungkin orang dekat KL mungkin jam ataupun masalah anak bergaduh ataupun masalah kerja, bos garang ke, itu pun boleh jadi satu punca stres. Dan yang ketiganya ialah trauma. Trauma ni contohnya kemalangan, suatu benda yang tak dijangka lah. Disaster, natural disaster kan, bencana-bencana alam, peperangan dan sebagainya. So stres ni adalah satu benda yang normal untuk kita alami. Dan biasanya kenapa saya sebut pasal punca tu di awal ialah sebab biasanya kalau stres ni, kalau hilang punca dia, biasa je hilanglah stres itu kan. Biasa kalau hilang punca, hilanglah stresnya.
Tapi kalau punca masih ada, dia boleh jadi. Kita boleh bahagikan kepada acute stress, stress acute dan juga chronic stress. Acute ni biasanya yang pendek lah. Dia tak kisah besar ke kecil tapi jangka masa dia pendek dan dia pergi pun cepat. Tu acute lah. Dia boleh jadi teruk juga tapi pendek dan cepat. Dan apa ni, contohnya dia tak semestinya benda yang acute stress ni maknanya benda remeh-temeh kecil-kecil. Contoh stres yang acute ni contohnya macam nak kena kejar anjing ke. Ini apa ni, pada masa kita nak kena kejar anjing tu, tu ialah akan berlaku perubahan dalam badan kita, mungkin jantung berdebar, nafasnya laju dan sebagainya tu. Itu ialah perubahan-perubahan stres, ya, stres dalam badan, tapi itu ialah untuk menyediakan badan kita untuk kita sama ada kita nak lawan anjing tu ataupun kita nak lari daripada situasi tu. So dia acute, maksudnya dia berlaku dengan cepat dan lepas kita dah lari, anjing dah hilang, habislah stresnya tu kan. Tapi kita ada juga chronic stress. Chronic stress ni contohnya bila masalah tu berpanjangan. Contohnya masalah kewangan, masalah di tempat kerja, masalah rumah tangga, masalah penderaan. Itu biasanya benda yang kronik, berpanjangan ya, berpanjangan dan boleh menyebabkan risiko untuk kesihatan sama ada fizikal atau mental berlaku sekiranya stres ini tidak ditangani dengan baik ataupun tiada penghujung ya. Jadi apa beza stres ni dengan kemurungan? Kalau kita tengok simptom-simptom stres, dia ada macam persamaan. Stres boleh jadi simptom fizikal, sakit perut ke, sakit kepala, migraine ataupun loya, gastrik, rasa macam perut tak selesa, ada orang boleh dapat diarrhea, ada boleh jadi susah bernafas, boleh jadi mungkin letih, susah nak tidur. Itu tanda-tanda fizikal. Tanda-tanda emosi mungkin jadi takut, marah, kecewa, sedih. Itu emosi-emosi yang boleh hadir masa kita stres ya. Dan juga dia boleh ada simptom, kita panggil simptom kognitif. Susah nak fokus, susah nak concentrate, susah untuk kita membuat keputusan, dan juga mungkin kita jadi mudah lupa pada masa tu ya, masa kita stres. Dan mungkin berlaku perubahan di segi tingkah laku lah, mungkin lebih suka menyendiri, kita jadi lebih rigid, kita panggil tak berapa fleksibel lah, ataupun kita tak boleh buat keputusan pada masa-masa yang kita stres tu. Bunyinya macam lebih kurang sama dengan depression ya. Maknanya kita kata macam lebih kurang sama dengan depression. Apa itu depression? Satu yang kita kena tahu, macam kenapa saya tekankan pasal stres dan punca, dan biasanya stres ni hilang selepas punca ni hilang. Sebab kalau dia tak hilang walaupun punca ni dah hilang, itu kita kena tengok sama ada kita dah dapat masalah ataupun penyakit mental. Kemurungan ni suatu penyakit seperti mana kencing manis, darah tinggi tu, maksudnya berlaku perubahan dalam, kalau untuk kemurungan ni berlaku perubahan dalam otak kita. Terdapat perubahan secara fizikal yang berlaku dalam otak kita yang menyebabkan kita mengalami gejala-gejala kemurungan ni. Sebab rasanya daripada kita tahulah, walaupun kita asyik tunjuk perasaan kita dekat sini kan, tapi sebenarnya perasaan kita dekat sini. Perasaan kita dikawal ataupun dipengaruhi oleh fungsi otak.
Cuma perubahan tu pada bar apa semua kita rasakan ada. Tapi perubahan yang berlaku ialah di otak. Dia ada satu kawasan yang kontrol kita punya emosi. So apa yang berlaku dalam kemurungan, satunya kemurungan ni dia satu penyakit dan dia akan menjejaskan emosi kita, fikiran kita dan juga tingkah laku kita. Dia akan menjejaskan ni dan sekaligus dia akan menjejaskan fungsi kita ataupun performance kita dalam kehidupan seharian, ya. Tapi yang baiknya ialah kemurungan ni boleh dirawat. Ada rawatan untuk kemurungan. Jadi yang penting ialah untuk kita dapat kenal pasti keadaan ni dan kita dapatkan rawatan apabila kita memerlukan, ya. So apakah tentang gejala-gejala kemurungan? Satu, bila kita sebut pasal kemurungan, biasa memang kita tahu dia berkait dengan emosi. Jadi pada masa kita mendapat kemurungan, emosi kita akan jadi sama ada sangat sedih atau murung ataupun kita panggil mood kita sangat rendah. Mood rendah ni maksudnya itulah kita kata dia bukan tak ada mood biasa tu lah. Tak ada mood biasa tu dia macam okey lah, tak ada mood nak buat, tapi biasanya tak adalah berpanjangan kan, kita tak ada mood pada masa tu lah. Mungkin kita letih ke kita apa, tapi untuk kemurungan dia memang sentiasa dalam keadaan tak ada mood. Macam tu lah, berpanjangan. Dan apa aktiviti-aktiviti yang dia biasa buat, contohnya kalau orang yang minatnya bercucuk tanam, tengok pokok rasa happy kan, ataupun memasak, dia suka baking, ataupun suka minum kopi dengan kawan-kawan. So pada ketika dia mendapat kemurungan, semua perkara-perkara yang membuatkan dia rasa seronok atau gembira ataupun puas hati, perkara-perkara tu tak lagi memberikan perasaan yang sama. Macam tawar je semua, macam tak ada keseronokan ataupun nikmat dalam buat perkara-perkara tu. Walaupun sebelum ni memang suka sangat. Kalau susah sedih sangat pun kena marah dengan bos, balik baking lega. Tapi bila dah dapat kemurungan, perkara-perkara tu tak lagi memberi kelegaan ataupun rasa keseronokan kepada orang yang mengalami kemurungan. Dan selain daripada itu, saya juga terganggu. Ada setengah orang boleh jadi sukar untuk tidur ataupun dah boleh tidur tapi bangunnya awal dan tak boleh nak tidur semula. Bangun awal ni maksudnya pukul 2 dah bangun, pukul 3 dah bangun, lepas tu tak boleh nak tidur semula kan. Ataupun terlebih tidur. Ada setengah orang bila kemurungan dia jadi tidur sepanjang masa. Siang tidur, malam tidur. Memang tak ada pun nak buat apa-apa. So dia tidur je. Itu pun satu perubahan. Dia bukan tak boleh tidur je. Tidur pun salah satu tanda. Selain daripada tidur, makan pun sama. Mungkin ada orang tak ada selera makan. Tak makan, skip, sehari sekali aja, buat syarat aja, tak ada rasa nikmat bila nak makan. Tapi ada setengah orang makan tak berhenti-henti, sambil nangis makan, sambil sedih makan. Ini satu mungkin cara dia mengurangkan kesedihan. Tapi itu pun satu perubahan yang berlaku apabila dalam keadaan kemurungan, ya. Dan benda ni bukan di plan, kadang-kadang tu memang makan bersambung-sambung. Dan biasanya kita kata signifikan apabila berlaku perubahan berat badan, sama ada semakin menaik ataupun semakin turun. Lain daripada tu, apabila kita ada kemurungan, kita rasa tak ada tenaga. Dia bukan setakat letih-letih macam tu, tapi dia rasa macam tak ada daya, tak ada tenaga nak bangun, especially bila pagi tu lagi teruk lah. Pagi lagi susah nak bangun, lagi susah nak, lagi tak ada semangat untuk kita nak buat apa-apa. Tak ada tenaga, rasa letih, rasa berat.
Dan lagi kita juga ada masalah untuk concentrate. Ni pun lebih kurang sama macam stress tu. Tapi yang ni berpanjangan ya. Maksudnya kita susah nak fokus, susah nak concentrate dan benda ni akan menyebabkan kita mudah lupa. Bila kita tak concentrate kan, contohnya kita dah letaklah kunci kat atas meja tapi kita tak fokus pun, fikiran kita melayang ke lain. Jadi bila kita nak cari kunci tu, kita pun dah lupa kat mana kita letak. Itu antara contoh yang simple. So apatah lagi kalau dalam keadaan bekerja, contohnya bos bagi arahan, yang depan je kita dengar, yang tengah tak dengar, yang belakang aja. Okey, awak faham. Kita yang belakang tu, tengah tu tak dengar, tak tahu nak kata faham ke tak faham kan. Jadi tu ialah bila kita tak boleh concentrate, so kita akan jadi lupa. Dan yang lebih teruknya ialah apabila seseorang merasakan dirinya tidak berguna, tiada harga diri, tiada guna, tiada harapan, tidak boleh dibantu lagi, tak ada apa yang boleh betul, masa depan rasa macam kelabu atau gelap, macam tak tahu, tak ada cahaya. Itu antara perasaan bila mendapat kemurungan. Dan benda-benda ni ataupun perasaan-perasaan ni yang akan membuatkan seseorang tu dia berfikir mengenai kematian. Mungkin pada awalnya rasa macam kenapa dia hidup, apa makna dia hidup, mungkin dah tak guna lagi dia hidup, dia hidup menyusahkan orang dan mungkin mati lebih baik untuk dia. Mungkin dia doakan dia mati. Dan kemudian mungkin lebih teruk lagi fikiran tu semakin kuat, kata mungkin dia boleh cari jalan untuk mati. Dan bila dah start ada plan untuk mati, merancang macam mana untuk menamatkan hidup, tu yang datangnya attempt. Bila ada plan, so dia akan datang attempt ataupun cubaan membunuh diri. Dan cubaan tu ada yang biasanya kalau perempuan dia tak berani sikit kan, jadinya kaedahnya non-fatal biasanya, tapi multiple times. Kalau lelaki lebih bahaya sebab dia biasanya fatal. Kaedah yang lebih berbahaya, so sekali aja dah cukup untuk membuatkan berjayanya cubaan tu. So dan keadaan-keadaan ni dia berterusan paling kurang 2 minggu. Paling kurang dia berterusan secara berpanjangan selama 2 minggu. Biasa kalau kita stres, dia mungkin pada masa kita menghadap masalah tu ataupun berada dalam suasana tu, kita akan rasalah perubahan sama ada emosinya, fizikalnya ataupun tingkah lakunya. Tapi bila kita dah pergi, kita dah stres ni, kita pun pergi main futsal ke, kita pergi tengok TV ke, kita pergi jumpa kawan-kawan ke, window shopping ke kan, ataupun kita pergi solat ke, kita baca zikir ke. Perkara-perkara ni akan membuatkan kita rasa tenang ataupun hilang sekejap fikiran kita tentang tu ya. Tapi kalau kemurungan ni dia kebanyakan masa walaupun dia buat aktiviti tu tapi emosinya masih lagi low. Tapi kemurungan ni dia ada mild, moderate dan severe. Jadi bukan semuanya sama. Dan ada yang lebih teruk lagi sehingga dia ada bisikan-bisikan, mendengar suara-suara. Dan ni lebih berbahaya sebab kalau dengar suara dan ada rancangan untuk bunuh diri, suara ni biasanya kita panggil mood congruent, maksudnya sama dengan emosi dia. Bila dia rasa sedih, suara tu suara yang macam membuatkan dia lagi rasa tak guna. Contohnya macam memang awak ni memang menyusahkan semua orang, awak ni memang lebih baik mati. Suara cakap macam tu. So perasaan tu semakin teruk apabila adanya suara-suara ni. Ini dalam severe
depression ya. Untuk yang mild depression, dia boleh hilang dengan sendiri. Dan dia tak semestinya kena makan ubat. Cuma satu lagi yang saya lupa pasal ni. Apa beza kemurungan ni? Biasanya memang dia akan menyebabkan fungsi kita terjejas. Baik fungsi dari segi harian kita, fungsi di tempat kerja atau sekolah, fungsi dengan keluarga dan fungsi lain-lain yang kita terlibat ataupun yang kita biasa lakukan. So untuk depression memang fungsi kita akan terjejas. Jadi walaupun mild depression ni tak semestinya perlu makan ubat, tapi kita galakkan untuk buat sesuatu untuk memendekkan tempoh dan juga tidak menjadikan dia semakin teruk. Kalau untuk moderate dan juga severe depression, maknanya bila mana kita rasa biasa mula-mula kita akan nasihatkan untuk self-help. Sebab kalau nak datang jumpa doktor kena tunggu appointment lah, kena tunggu masanya lah, ataupun nak jumpa kaunselor pun sama kan. Dia bukanlah hello nak jumpa sekarang. Letak cuma bolehlah telefon talian Nur ke ataupun talian-talian lain yang boleh ni, tapi itu ialah brief intervention, itu bukannya assessment yang lebih proper. Jadi sebelum kita sampai kepada jumpa dengan profesional ni, langkah awalnya ialah self-help. Self-help ni maksudnya macam mana? Kita kena kenal pasti, kita kena aware, kita kena tahu yang keadaan kita sekarang ni kita tengah stres ke, kita dah masuk pada kemurungan ke, ataupun kita sebenarnya inilah kita, personality kita macam tu. Okey, kita kena kenal pasti sama ada perubahan ni memberi impact ke tidak kepada kehidupan kita dan kepada orang sekeliling kita. Dan apabila kita kenal pasti punca dia. Punca dia apa? Sama ada punca ni suatu yang boleh dimodify ataupun diubah kan. Ataupun punca ni suatu benda yang permanent. Macam mana punca yang boleh diubah? Contohnya kita ada banyak tugasan yang kita perlu siapkan. So mungkin kita boleh ubahlah dengan cara time management ke, berbincang dengan bos ke, ataupun kerja lebih masa ke, apa-apa yang sesuai dengan kita pada masa tu. Apa yang benda tak boleh ubah? Contoh yang tak boleh ubahnya, contohnya baby keluar menangis sepanjang hari, sepanjang malam. Itu satu benda yang mungkin susah sikit lah nak ubah tu kan, kena tunggu masa je lah, tunggu masa, kenal pasti. Boleh juga kenal pasti dia punya punca apa semua tu, tapi ada setengah baby memang difficult baby, dia punya ni kan, ataupun yang lebih obviousnya mungkin kehilangan, kematian ibu bapa, kematian suami atau isteri. Itu satu yang lebih obvious, benda yang kita tak boleh nak reverse. So yang ni bila kita benda yang kita boleh modify, kita cuba untuk cari penyelesaian. Benda yang kita tak boleh nak modify dan kita cari cara untuk kita cope dengan keadaan tu. Itu ialah langkah awal. Tapi selain daripada tu, memang kita tekankan dari segi healthy lifestyle. Healthy lifestyle tu maksudnya apa? Walaupun benda ni macam klise lah orang kata kan. Exercise, jaga pemakanan. Tapi benda ni lah yang memang dah terbukti sangat berkesan. Kalau kita dapat laksanakan, InsyaAllah walaupun kita stres ataupun ni, kita dapat kurangkan risiko untuk mendapat penyakit mental ataupun penyakit fizikal. Tidur yang baik, dapatkan tidur yang baik, dan antara benda yang utamanya ialah stay connected ataupun kita menjalinkan jaringan sosial, sama ada dengan keluarga, kawan-kawan ataupun dalam kumpulan-kumpulan, dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan dan sebagainya. Benda ni pun terbukti
membantu kesihatan mental kita. So okay, rasa 9.5. Saya tak tahu sama ada yang nak bertanya soalan ataupun tak, ataupun sama ada yang menonton untuk sekarang ni. Tapi kalaupun tak sekarang, kalau ada yang menonton lambat sikit pun tak apa. Saya harap sikit-sikit lah ya, sikit-sikit sebanyak kita dapat bezakan antara stres dengan kemurungan. Okay? Terima kasih Doktor. Saya fikir ni satu proses yang sangat menarik. Bila doktor sentiasa tekankan tentang kehidupan healthy lifestyle, saya rasa itu perkara yang sangat cantik lah. Dan doktor juga telah terangkan dengan sangat baik berkenaan dengan stres. Jadi doktor, di ruang komen ni ada satu soalan daripada Ahmad Azam. Dia sedikit panjang, jadi saya kena baca sekejap. Okay, dia kata dia seolah-olah macam otak dia sentiasa tidak berhenti berfikir. Dia panggil istilah big brain. Saya tak pasti macam mana saya terangkan, tapi saya bacakan punya komen. Macam mana penyakit saya ini big brain, banyak idea dan banyak perkara yang experience daripada kerja sebelum ini. Sekarang ni kena beritahu apa yang perlu, aktif otak dan aktif badan. So apa yang perlu nak buat supaya okey. Jadi saya tengok dia macam ada satu, mungkin otak dia tak boleh nak rehat, dia sentiasa berfikir. Adakah perkara itu masalah otak, doktor? Okey. Dia bila bila kita dengar pasal suatu keadaan, kita tak boleh tengok satu perkara tu sahaja. Maksudnya otak tak boleh berhenti berfikir. Sebab ada banyak keadaan yang menyebabkan otak kita tak boleh berhenti berfikir. Tapi selain daripada otak tak boleh berhenti berfikir, ada tak apa-apa perkara lain yang kita alami? Contohnya, untuk itulah, kita tak tahu konteksnya macam mana, tapi dia boleh jadi keadaan yang normal dan dia boleh jadi keadaan yang masalah kesihatan mental. Contoh keadaan yang normal ialah apabila kita berhadapan dengan suatu masalah yang memang kita memerlukan penyelesaian. So yang tu memang kita akan sentiasa berfikir tentangnya lah. Ya, jadi dan kadang-kadang apabila kita meletakkan sesuatu perkara dekat sini sahaja dan tak tulis ataupun tak mentranslatekan daripada sini ke atas kertas ke tab ke online ke apa ke, jadi maksudnya daripada sini kita tak boleh nak nampak, tak boleh nak tengok. Kadang-kadang otak kita memang akan sentiasa berfikir sebab dia sentiasa mencari. Dan apa yang kita boleh buat untuk kurangkan ataupun control tu ialah dengan cara kita transferkan daripada otak kita apa yang kita fikir kepada kertas. So supaya kita boleh organisekan, kita susun apa yang kita nak ni. Tu kalau contoh yang normal lah. Ada banyak lagi lah contoh untuk yang normal. Tapi keadaan-keadaan masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental yang boleh berkait dengan otak tak boleh diam ni, antaranya kalau daripada kecil macam tu, dia ada satu keadaan yang kita panggil ADHD. ADHD ni satu keadaan hyperactivity and attention deficit and hyperactivity disorder. Dia satu keadaan yang macam badan kita termasuklah otak kita ni dia macam terlebih charge tau. Dia macam sentiasa nak fire something. So dia kena sentiasa bergerak dan dia tak boleh nak sabar. Contohnya kalau kita tengok orang yang macam tak habis lagi orang lain tanya soalan ataupun ni, dia akan jawab ataupun dia mencelah ataupun ni. Dia tak boleh nak duduk diam lah. Biasanya bila kanak-kanak lagi ketara lah, bila dah dewasa kita tak adalah
jalan, berlari sana sini kan. Tapi kita akan fidget lah. Fidget tu maksudnya ada je kaki nak bergerak ke, tangan nak bergerak ke, ataupun nak ketuk-ketuk pen ke atau apa-apalah. Mesti nak kena ada pergerakan sebab ada energy, fire dalam badan kita ni kan. Jadi kita kena sentiasa ni. Sama juga otak pun sama, dia boleh jadi aktif ni. Tapi dia tak datang dengan ni sahaja. Dia ada gejala-gejala lain yang kita kena padankan atau kita kena tengok, kena buat penilaian baru kita tahu. Tu satu. Lagi satu, keadaan kalau tadi kita cakap pasal kemurungan kan. Ni keadaan yang kita panggil mania. Mania ni ataupun hypomania yang kurang kurang sikit level dia. Jadi kalau kita tengok ni depressed, sedih biasa. Ni secara umum je lah. Lepas tu dia boleh jadi hypomania dan mania. So hypomania dan mania ni adalah satu keadaan emosi yang di ada ekstrim lah. Kalau depression tu yang rendah, hypomania dan mania tu ialah yang mood yang tinggi, elated, euphoric mood. So pada keadaan ni, dia punya self esteem tinggi, jadi idea pun banyak, sangat laju, otak pun berfikir from one idea to another, pada satu benda nak buat satu benda, nak buat satu benda, nak buat satu benda, nak buat, sehingga kan satu-satu task tu biasanya tak dapat disiapkan dengan sempurna sebab kita dah jump into other task. Tapi walaupun saya kata saya kaitkan dengan mania dan hypomania, tapi itu pun sama, bukan satu-satunya simptom untuk hypomania dan mania. So dia ada banyak gejala lain yang kita kena linkkan sekali. Baru kita boleh kata sama ada di keadaan yang tu. Dan ada juga keadaan kita panggil OCD ataupun Obsessive Compulsive Disorder. Yang ini kita banyak rumination. Fikiran berulang-ulang, fikiran yang sama berulang-ulang menyebabkan kita kena buat sesuatu untuk kita kata fulfill apa yang fikiran kita tengah fikirkan. Kalau tidak kita jadi macam gelisah kalau kita tak buat sesuatu tu. Ini pun boleh jadi satu benda yang inilah. Saya tak tahu kalau saudara Azam ada big brain tu ada definition lain lah untuk ni sebab saya tak berapa arif tentang kalau ada istilah-istilah psikologi yang lebih spesifik untuk tu. Sebab saya ni bias bila doktor dia akan banyak tahu pasal penyakit rather than kalau psikologis itu ialah tapi itu lebih kurang apa yang saya boleh kaitkan lah. Okey, terima kasih doktor. Saya tertarik bila doktor sebut dia ada energy kena fire something. Bermaksud dia tak boleh, dia kena luahkan lah sama ada tulis ataupun do something. Jadi benda tu sebenarnya dia saya nampak macam benda tu macam positif tapi sebenarnya itu penyakit ke macam mana doktor? Ini kalau ADHD lah. ADHD ni kan pernah dengar kanak-kanak hyperaktif tak? Faham. Saya pernah dengar. Pernah dengar. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Kalau saya tak pasti. Saya tak pasti. Kalau kita tengok anak-anak ni dia hyperaktif tu, aktif tu biasalah. Anak-anak lompat, lari, main apa semua tu biasalah kan. Hatta kalau tengah program pun dia boleh buat macam tu juga kan. Tapi ni kalau misalnya contohnya kalau hyperaktif tu biasa walaupun kanak-kanak dia memang suka main, suka ni, tapi kalau dia tak boleh nak kontrol diri dia walaupun dah ditegur dan dia buat perkara-perkara itu melebihi, contohnya lah lompat atas meja tengah-tengah kelas apa semua kan, panjat meja ke, panjat kerusi ke, itu kan dah lebih daripada kanak-kanak lain. Macam tu. So benda ni masa kecil dia susah nak kontrol dari segi hyperaktif tu.
dia dah ada hyperaktif, dia ada inattention. Maksudnya dia senang, kalau ada bunyi je dia senang ni. Kalau misalnya dalam kelas je, asal ada orang lalu kat tingkap dia akan tengok. Asal kejap-kejap dia mesti nak tengok dekat kawan dia buat apa ke, nak kacau kawan dia buat apa ke sebab dia tak boleh nak duduk diam kan. Dan benda ni dia boleh sampai adulthood. Maksudnya sampai kita besar pun boleh ada. Cuma dengan masa tu kebanyakan individu yang ada ni dia dah boleh control sikit. Dari segi hyperaktif tu dia tak adalah nak panjat-panjat ke, nak lompat-lompat ke apa kan. Tapi dia masih ada energi tu dalam ni yang menyebabkan dia kena buat sesuatu. Dan apa ni, energi tu baguslah bila ada energi kan. Tapi bila energi berlebihan tu dia sangat mengganggu lah sebenarnya. Bila ada energi berlebihan, apa yang ketara bila dah menjelang dewasa ni ialah kebolehan dia untuk organize. Dia akan ada masalah sebab dia baru nak buat ni, lepas tu dia macam dah lompat-lompat pada ni, so dia ada masalah untuk organize. Kalau dia nak buat apa-apa sesuatu pekerjaan lah kan. Jadi dia kurang penumpuan Dia kurang penumpuan untuk kurang tumpuan. Tumpuan tu antara yang agak sukar untuk apa ni orang kata kalau hyperaktif dia boleh tahan lah kan. Dia maknanya daripada melompat dia pun ketuk-ketuk pen ke apa kan. Tapi kalau tumpuan ni dia mudah teralih tumpuan dia tu, itu yang lebih mencabar lah. Yang apa ni bila dah Ada satu soalan Doktor. Saya sudah berkahwin, isteri dan juga anak. Tetapi saya sering merasa kosong dan lebih gembira berseorangan. Adakah itu punca-punca, adakah itu kemurungan? Okey. Bila kita lebih suka berseorangan, satunya kita kena tengok sama ada kita suka berseorangan ni adakah ini perubahan. Maksudnya sebelum ni kita enjoy je, ada suka je, ada isteri, ada anak-anak, kita suka. Tapi akhir-akhir ni kita tak suka. Kita lebih suka berseorangan. Adakah itu keadaannya ataupun daripada kecil lagi memang kita lebih suka berseorangan? Kalau daripada kecil kita memang suka berseorangan dan itu bukan satu perubahan, dia biasanya macam bukan kemurungan, kecuali lah kalau dia ada masa kecil tu ada trauma, ada apa penderaan ataupun ada benda-benda yang menyebabkan dia boleh mendapat kemurungan dari kecil sampai sekarang. Itu satu ni. Tapi persendirian ni boleh jadi disebabkan personality. Maknanya kita ada banyak personality. Yang ni kalau cerita pasal personality kan dia apa panjang kan. Mungkin pernah dengar pasal macam-macam personality, tapi mungkin disebabkan personality, mungkin juga disebabkan keadaan-keadaan lain lah. Kalau kita nak sebut penyakit, adalah beberapa penyakit yang apa ni berkait dengan suka bersendirian ni, ataupun dia bukan setakat bersuka bersendirian, ada masalah dalam bersosial. Maksudnya tak berapa prefer untuk bersosial, tak berapa minat ataupun tak berapa pandai untuk bersosial pun ada. Contohnya macam autism ya. Autism ni kalau yang teruk mungkin daripada kecil kita nampak, tapi ramai je autism yang IQ-nya baik, dia tak ketara mild autism, tapi dia ada isu dengan socializing sebenarnya. Macam dia tak berapa faham cues tertentu ataupun dia tak berapa faham keadaan sosial tertentu yang menyebabkan interaksi sosial dalam intimate relationship pun akan terjejas ya. Dan itu antaranya lah. So yang ni pun sama, kita tak boleh tengok satu keadaan ataupun satu simptom atau satu, kalau doktor ni asyik nak sebut simptom kan, tapi satu keadaan lah. Satu keadaan sahaja yang tak suka tak rasa kosong tu, tapi rasa kosong is something significant lah.
Maksudnya rasa kosong is something else. Suka bersendirian tu something else. Rasa kosong ni, you feel empty ni, satu keadaan emosi juga. Maksudnya ada orang suka bersendirian tapi dia tak rasa kosong. Dia suka bersendirian tapi dia enjoy lah, dia buat apa-apa aktiviti dia sendiri tu. Dia tak ada rasa kosong, dia rasa fulfill je. Tapi rasa kosong berbeza dengan suka bersendirian. Maknanya dia dua benda yang tersendiri lah. Okey. Terima kasih. Jadi untuk yang bertanya ni, tak perasan pula namanya tadi ya. Tapi untuk yang bertanya ni, maksudnya kalau rasa macam itu satu perubahan, maknanya sebelum ni kita suka je dengan kawan, ataupun kalau dengan kawan-kawan kita okey je, tapi dengan dalam family kita tak berapa ni. So mungkin kita boleh cuba kenal pasti apa sebenarnya yang membuatkan kita rasa macam tu. Rasa kosong, rasa suka bersendirian, tak suka dalam keluarga ataupun bersama dengan ni. Dia boleh jadi disebabkan oleh keadaan tu, ataupun dia boleh jadi disebabkan oleh kita sendirilah, maknanya personality kita ataupun keadaan kita sendiri. Ya. Bila kita dah kenal pasti apa yang kita boleh atasi sendiri, yang kita cuba. Kalau rasa macam kita pun tak berapa faham, kita pun tak berapa tahu, mungkin kita nak cari pertolongan profesional lah. Rasa suka bersendirian tu bukanlah satu penyakit lah, jadi personality. Cuma mungkin bila adanya berlaku perubahan, sebelum ni mungkin gembira, jadi bila dia rasa kosong tu mungkin barulah ada penyakit macam tu, doktor. Okey, terima kasih. Boleh doktor, boleh doktor kongsi pengalaman sepanjang doktor merawat walaupun berjumpa pesakit, pengalaman yang paling menarik yang bila doktor berinteraksi dengan orang yang pernah mengalami masalah mental. Mungkin ada satu dua cerita yang doktor nak kongsikan. Paling menarik dia sebab setiap individu tu unik kan. Jadi kita boleh dapat perkara yang menarik dalam setiap individu ataupun dalam setiap orang yang kita jumpa tu. Tapi antara yang mungkin yang saya selalu ingat, kemurungan ni, satu yang saya tak sebut tadi ialah antara dia bukan semestinya disebabkan oleh psychological cause semata-mata. Ada satu kes yang saya rawat dulu, kebetulannya memang dia ada masalah sosial lah, maksudnya masalah rumah tangga, masalah ni yang signifikan, yang memang dia pun rasa sedih disebabkan tu. Jadi kita pun okey lah, ni memang dah macam depression kan. Jadi kita rawat dia macam depression macam biasa. Tapi dari satu follow up ke satu follow up, kita nampak dia makin letih, tak makan, kurang selera makan kan. Ini pun macam kemurungan juga kan, letih, tak makan kan. Tapi bila kita nampak dia sampai letih dia tu sampai ditolak dengan wheelchair. So tu trigger saya lah. Jadi kita buat scan, kita buat CT scan. CT scan rupanya dia ada ketumbuhan. CT scan ni scan dekat otak lah, masa tu kita buat ada ketumbuhan. So nak katanya walaupun kemurungan ni dia simptomnya psychological, tapi dia punya punca boleh jadi medical. Ya. Sebab tu biasanya untuk kita biasanya kita akan buatlah blood test. Kita tengoklah benda-benda yang simple dulu, macam thyroid ataupun kita tengok ubat-ubatan yang dia makan. Ada sesetengah ubat darah tinggi pun boleh menyebabkan kemurungan. Ada sesetengah ubat boleh menyebabkan kita dapat simptom yang lebih kurang sama macam kemurungan tu. Jadi tu walaupun kita
kita rasa macam oh ni masalah ni aja, tapi kalau tak ada punca yang betul-betul jelas tu, lagilah kita kena pergi check dulu. Sebab kadang-kadang kita boleh terlepas pandang lah. So bila ni rupanya pesakit tu dia ada kanser paru-paru yang dah merebak ke otak. So tak dapat dikesan. Ini sebelum tu tak dapat dikesan. Jadi dia datang hanya kepada kita. So ada juga kes yang dia datang dengan, dia mungkin masuk ke ward sama ada ward ortopedik, ward medical lah. Sebelum ni satu tu dia masuk ke ortopedik dengan lumpuh. Jadi bila doktor check tu kan, dia punya lumpuh ni tak macam biasa. Maksudnya seolah macam buat-buat. Macam tu lah. So bila kita pergi tengok, dia adalah cara kita periksa kan, yang kita tahu sebenarnya otot dia kuat tapi dia tak boleh. Dan dia sebenarnya bukan buat-buat. Maksudnya dia memang tak boleh jalan, tapi tak boleh jalan dia tu bukan disebabkan saraf dia rosak. Tapi pada masa tu dia mengalami keadaan ni pun salah satu penyakit mental juga ya. Walaupun dia okey, dia sepatutnya boleh jalan dan dia bukan buat-buat sakit, dia bukan buat-buat tak boleh jalan, tapi dia dapat keadaan macam lumpuh tu disebabkan oleh emosi. Itu pun salah satu penyakit mental jugalah. Ada lagi satu yang saya tak tahu saya pernah cerita ke tak pasal ada kanak-kanak ni lah, budak 12 tahun. Budak 12 tahun, dia dah pergi berulang kali keluar masuk ke hospital. Dan sepanjang tahun tu, masa saya jumpa tu rasanya dalam bulan 9 ke. So sepanjang tahun tu dia dah keluar masuk ke hospital dan tak berapa pergi sekolah. Mula-mula sekali ada sakit perut jadi doktor buat buang appendix. Lepas dah buang appendix, lepas tu dia sakit lagi. Kadang-kadang lepas appendix dia boleh lekat. Jadi lekat pun boleh jadi sakit. Jadi buat operation lagi untuk riliskan ni tak mau bagi lekat. So dia riliskan pun sakit lagi. Dan selepas tu akhirnya doktor pun dah tak tahu, banyak kali operation ya, asalnya dalam 3 kali dia buat operation. So refer dekat kita untuk tengok apa masalahnya kan, kenapa masih sakit. Walaupun bila dia dah buat operation tu macam dah okey. So bila jumpa kita rupa-rupanya dia ada anxiety symptom. Anxiety ni perubahan dia fizikal, jantung berdebar ke, susah nafas ke, sakit sana sini, sakit pening, migraine ke, sakit perut ke, macam tu. Dan untuk dia tu dia bermula selepas mak dia dapat anak. Maknanya dia dapat adik lah. Pada umur 12 tahun tu dia dapat adik, macam tu. So dia rasa macam perhatian tu dah kurang kepada dia. So pun boleh jadi. So selepas rawatan memang lepas tu sakit pun dah hilang dan dia pun boleh pergi sekolah. Tu yang kadang-kadang kanak-kanak tricky sikit sebab dia tak boleh nak cakap. Dia tak dia bukan macam kita sedih sebab ni. Dia pun kadang-kadang dia pun tak berapa ni yang dia sedih sebab apa. Walaupun dia memang sedih pasal tu tapi dia tak boleh nak kaitkan. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kena bantulah anak-anak untuk kenal pasti emosi satu, namakan emosi tu dan mungkin kita cuba cari punca dia apa yang kita boleh Jadi kanak-kanak pun tak lepas dengan masalah kemurungan ni. Betul. Kanak-kanak agak sukar lah untuk kita nak ni, kalau dia lagi muda lagi susah untuk kita ni, sebab tu kebanyakannya kita banyak datang dekat kita bila dah masuk remaja sikit lah. Maknanya dah 11, 12. Sekarang memang makin ramai lah di kalangan remaja ni yang ada masalah kemurungan ke, stres ke, cubaan bunuh diri dan sebagainya. Makin ramai yang kita jumpa dekat hospital. Dan yang lebih menyedihkan lagi ialah apabila datang tanpa ibu bapa dan tak mau bagi tahu ibu bapa sebab
Takut parents tak benarkan dia jumpa doktor. So kadang-kadang ada yang datang dengan cikgu, yang asrama datang dengan cikgu apa semua kan. Ada yang macam tu, ada yang datang dengan kawan ke, ada yang datang dengan kakak ke. Bila kata kakak pun bawah umur juga. Ada satu tu dia baru 13 kot. Kakak dia pun baru 16 ke 17, bawah umur juga. So untuk satu-satu keputusan kadang-kadang kita perlukan parents. Tapi dia tak nak libatkan parents sebab dia kata nanti dia yang kena marah, parents tak boleh faham. So itu pun ada, saya pun pernah jugalah kena marah. Parents datang marah, kenapa doktor kata anak saya macam ni kan. Sedangkan anak ni dah ada idea untuk bunuh diri. So dia macam menyedihkan macam tu kan. Itulah sikit-sikit pengalaman yang boleh dikongsikan. Memang mencabar bila ada reaksi daripada yang orang yang ibu bapa yang bereaksi sepatutnya memberi sokongan, tetapi seolah macam memberikan halangan pula untuk rawatan. Bila doktor cerita pengalaman, saya rasa perkara yang menarik apabila doktor kaitkan kesihatan fizikal rupanya boleh berikan kesan kepada kesihatan mental. Juga kesihatan mental juga boleh berikan kesan kepada kesihatan fizikal. Saya fikir itu satu maklumat yang sangat baiklah, dan juga doktor kongsikan berkenaan apabila dengan kanak-kanak ni kena namakan emosi. Itu teknik yang saya rasa sangat luar biasa lah. Saya rasa itu soalan terakhir untuk malam ini. Alhamdulillah satu perkongsian yang sangat baik daripada Dr. Mariam. Jam pun sebenarnya dah terlebih masa ni, maaf lah dah terlebih 15 minit juga terlebih ni. Moga-moga malam ini ramai yang dapat manfaat, dan kita juga akan teruskan dengan siri-siri kesihatan mental ini. Mungkin ada satu kata ataupun sepatah dua kata daripada doktor untuk penutup malam ni. Silakan doktor. So saya cuma nak ulang semulalah. Adalah sangat penting lah untuk kita kenal pasti keadaan kesihatan mental kita. Bukan penyakit mental kena datang kat saya lah, nak tahu kan. Tapi untuk kita tahu keadaan kesihatan mental kita, sama ada kita stres ni pendek, stres ni berpanjangan, ataupun kita sudah mula ada ciri-ciri kemurungan atau penyakit-penyakit mental yang lain. Dan selain daripada kita cuba dapatkan bantuan dari profesional, yang lebih penting, yang lebih banyak kali yang kita boleh lakukan ialah self-help lah. Self-help and get help lah. Get help bila kita cuba dapatkan pertolongan daripada profesional ataupun ahli keluarga dan rakan-rakan. Tapi self-help maksudnya kita kena meningkatkan ilmu kita sendiri dan skill kita untuk menangani masalah. Bila akhirnya kita kena balancekan antara demand, maknanya masalah apa yang kita ni, dan juga apa istilah dia tapi antaranya skills, keupayaan kita, demand dan juga keupayaan kita menangani sesuatu ni. Bila balance, insya-Allah kita lebih dapat menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Walaupun begitu, penyakit mental ni sesuatu yang sangat prevalent. Maksudnya dia banyak berlaku. Kalau di Malaysia ni 2 dalam 10 orang mengalami kemurungan. Jadi kita jangan rasa macam sebab kita tak pandai ke kita dapat kemurungan. Tak. Dia tak mengira umur, dia tak mengira pangkat, dia mengira IQ. Dia boleh kena dekat semua. Cuma bila kita ni, yang penting kita kena pasti dan kita bantu diri kita dan juga dapatkan bantuan. Saya rasa itu sahaja untuk malam ni, dan jangan lupa the ultimate bantuan ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih doktor atas perkongsian malam ni. Moga-moga kita akan jumpa lagi akan siri hadapan. Saya ucapkan ribuan terima kasih wakil daripada Pertubuhan Kuasa Bertepahat kepada Dr. Mariam.
dan juga pada semua para pendengar malam ini, nantikan siri-siri kesihatan mental yang akan datang. Terima kasih Doktor. Ya, jumpa lagi. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey semua, Alhamdulillah kita telah menuju kepada penghujung rancangan. Kepada semua pendengar yang setia sehingga penghujung rancangan malam ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Kita kena melihat kepada kesihatan mental ni adalah satu perkara yang penting dan dia adalah perkara yang kita kena ambil berat, bahawa seperti Dr. Mariam sebutkan tadi, 2 orang daripada 10 orang kebarangkalian adalah mempunyai masalah pesakit mental, masalah penyakit mental ini. Jadi kita kena sentiasa cakna dengan kesihatan badan kita dan juga kesihatan diri kita. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Moga-moga masa yang terluangkan ini akan menambahkan ilmu dan juga pengetahuan kita. Dan saya Fikri mengakhiri program kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.